Pak Ustaz, kita boleh bayar surau ni, dia beritahu lah masa sampai dia bagi taklimat sikit Ustaz, nanti potang, nanti surau ni bayar 700, surau ni bayar 500, masjid ni bayar 800, masjid ni bayar 1000, yang ni pula bayar 300. Ustaz okey ke? Okey tu, alhamdulillah. Lepas tu Ustaz, hotel kita bagi hotel Dormani, Kek Kuching tu satu hotel Dormani, hotel bajet lah tapi selesa, hotel orang Islam. Okey lah tu. Kenapa pula? Tapi tak ada swimming pool hotel tu Ustaz. Masa bila dia nak mandi kosong dia ceramah. Daripada pagi sampai ke malam ceramah, masa bila nak mandi kolam tu Ustaz. Balik dah ponek pula. Apa masalah kau ni? Rupa-rupanya ada penceramah yang datang ke Kuching. Minta satu ceramah 7,000. Hotel minta hotel Pullman. Nak hotel macam ni, nak hotel macam ni. Oh gila betul Ustaz. Ayahlah, tidur sekejap rugi je. Kan lama mana tidur, pagi esok dah kuliah subuh kan, dah tak payah. Saya kata jangan poning-poning kepala. Tapi ada tak orang macam tu? Ada. Kejap yang masuk location bagi meneruskan program kita pada malam ni sepuluh dengan kuliah bulanan. Kita menjemputlah, saya wakil daripada sekolah ahli tuan menjemput dan persilakan yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan mutiara-mutiara untuk kita semua amalkan sepanjang kehidupan kita yang masih ada, insyaAllah. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, tuan imam, tuan pengerusi surau Ar-Ridwan, barisan jatuhan kuasa surau, para pegawai di semua peringkat yang berkesempatan hadir, diberi kehormat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam program kuliah bulanan. Kita hari itu dah macam okey dah kan. Ini pun rasa macam dah nak kono batal-batal balik dah program ni rasa. Nak buat macam mana kan? Dia ada bangsa-bangsa dogil ni macam tu lah. Tapi nak buat macam mana? Penyakit dah datang, dengan izin Allah nak uji kita. Jadi kita dah terubek kerinduan kita pada surau dan masjid, tiba-tiba gelombang tu datang balik. Alhamdulillah tadi pun orang dah turun lah. Dah turun sikit, cuma tinggal lagi ada beberapa lockdown lah berlaku kan. Tapi kita jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan. Jadi kalau orang kata hand sanitizer tu kan, letak ke semua tempat, termasuklah meja penceramah. Letak ya, sebab ada jemaah yang jenis dia geram, dia nak agak salam. Saya mimpi malam tadi, saya kena salam juga dengan Ustaz, tolonglah. Jadi itulah tu kan, susah hati kan, tak salam kan tak boleh tidur pula, melanggang memikirkan seorang yang nak bersalam tu. Tapi salam tahu lah ambil hand sanitizer macam tu kan. Janganlah kau cik hati pula, dicuci tangan lepas salam dengan aku tu kan. Jadi hari ni sebenarnya sesuai lah dengan tajuk yang simple kan. Tajuk yang simple malam ni, tajuk apa yang susah sangat nak buat baik. Betul. Apa yang susah sangat nak buat baik. Contohlah macam malam ni kan, saya sebut pasal hand sanitizer kan. Ayat kan orang terfikir kan,
Dia akan fikir orang biasa-biasa, dia akan sebut, orang surau ni pun satu, kenapa dia tak siapkan hand sanitizer tu? Satu. Tapi kalau orang yang luar biasa, dia memang nak baik-baik. Besok aku ingat aku nak bolilah 10 hand sanitizer aku nak letak kat surau ni, termasuk ni. Dia sendiri nak bagi macam tu. Besok kan berkotak-kotak hand sanitizer sampai kat surau. Sebab semua berlumba nak menyumbang. Betul tak? Macam tu. Beza cara fikir. Ada orang bila sampai kat surau, apalah telakung yang sidai kat sini, semua tahu yang kapam-kapam letak. Yang dah lusuh telakung letak kat surau ni. Tapi kalau orang yang luar biasa, dia akan cakap, tak apalah, besok aku nak pergi kedai nak beli telakung yang elok, nak gantikan telakung yang lusuh ni. Macam tu fikir. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, ada tak hadis atau ayat Quran yang menyatakan tentang susahnya orang nak buat baik ni terhalang oleh apa? Kalau ikutkan dalam Quran sendiri, kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah kepada manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang berlongkok berupa emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Makna digariskan dalam Quran, dan Allah Ta'ala dah bagi tahu daripada dulu lagi sampai hari ni benda tu masih menjadi kelekaan kita. Pertama, disebut tentang perempuan-perempuan, maknanya pasangan akan menyebabkan kita leka. Kedua, anak-anak boleh menyebabkan terhalang juga nak buat kebaikan. Kejap lagi saya huraikan kenapa. Harta benda yang berlonggok, makna berupa emas. Kita mungkin tak ada emas, sebabkan duit juga terhalang nak buat kebaikan. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah dulu kan, orang azan langsung dia tinggalkan gerai, tutup dengan kain tu, dia terus pergi bekerja, nak pergi salat. Kita sampai tak tahap tu, Allah Akbar, Allah Akbar, dah zuhur dah, tapi elok dia mengoreng bintang tu. Nampak tak? Tu bezanya. Beza orang yang mengejar waktu solat. Nampak? Ni kebaikan. Kemudian begitu juga kuda pilihan, haiwan ternakan. Maknanya ada kuda pilihan. Kuda ni dia bukan ternak untuk apa? Kuda ni biasanya binatang kesayangan untuk bawa dia ke sana kemari. Hari ni kuda tu boleh ganti dengan kereta. Kuda juga boleh ganti dengan binatang-binatang yang orang suka bela, sebagai macam kucing kan, macam dia bela kat rumah tu, apa benda, hamster kan. Binatang tu kan, kalau orang kampung panggil tikui kita kan, tapi orang Pekan panggil tak, tikus lain tu hamster, dia kata macam tu. Kemudian begitu juga sawah ladang, maknanya harta dia berupa dalam bentuk hartanah dan sebagainya. Itu juga boleh menyebabkan terhalang. Dalam ayat ini kita nampak beberapa ujian kepada manusia. Pertamanya wanita, yakni ujian bagi lelaki, ataupun lelaki ujian bagi wanita. Kedua anak-anak, dan yang ketiganya harta benda yang pelbagai jenis. Bila dibahagi-bahagikan kategori dia ada 3 je. Yang pertama kita tengok orang nak pergi surau, orang nak pergi masjid kan. Baru nak pergi masjid, abang tak payah lagi masjid malam ni, kan kita janji nak makan sesama. Abang, apa penyakit kan? Alah abang, besok-besok kan boleh pergi masjid. Surah Ar-Ridwan tu tak lari ke mana-mana. Nampak ayat kan, lembut ayat perempuan ni kalau dia nak ajak pergi makan. Jadi ayolah, siaplah, jom kita pergi makan. Langsung tak pergi surau, abang sembahyang kat rumah lah kan. Mana? Sedangkan bolehnya, tak apa, abang pergi surau sembahyang jap, habis dia sembahyang, jom kita sama-sama pergi makan. Boleh je sebenarnya, bukan jauh mana kan? Surau ni pun disebut surah Ar-Ridwan, Pangsapuri ATM. Kau turun Mongolongso tahu sampai ke surau Mongolongso tahu, tapi ada lift tak? Ada lift, apa bondo kan? Tapi kalau ada bangsa pemalih dia kan, tak pergilah. Tak? Anak-anak abah kata nak pergi pasar malam, itu satu hal lagi. Pasar malamnya hal tak pergi surau kan. Yang best tu pula, orang surau balik daripada surau
balik pada surau, tahu pergi pasar malam, jumpa dengan dia. Lah, kau sini patut lagi kau pahal, kau tak datang malam ni, biasa ada kau malam ni. Budak ni lah ajak pergi semalam. Lepas tu dia malu. Dia pergi surau pun boleh pergi pasar malam. Nampak kan? Ada orang nak pergi majlis ilmu, nak pergi ni, ada aja halangan dari segi keluarga. Belum lagi halangan musuh kat tengah jalan kau, kereta rusak kau. Tak ada. Ini halangan yang kita sendiri tak boleh atasi. Kan? Ada yang sibuk, tak habis-habis sibuk. Ada yang banyak benda nak uruskan. I kan kerja pegawai paling sibuk dalam Malaysia ni. Nak contoh lah kan. Dia penceramah paling sibuk sekali. Contoh lah. Sibuk dalam berceramah, banyaklah bisnes, contohlah kan. Lepas itu banyak duit nak diuruskan, banyak harta benda nak diselaraskan, contohlah kan. Dialah manusia paling sibuk. 24 jam tak cukup. Kalau boleh dia nak sehari tu 50 jam sehari. Itu pun tak cukup kan. Duit mana pernah cukup. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam. Nabi sebut tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi sebut tak? Berapa ramai orang dia kata aku pencen so tak payah fikir lagi dah, duit dah ada dalam bank, dah ada aku punya duit, SR aku punya duit, semua duit kau ada, handshake aku semua dah ada, banyak dah. Kayak WSP aku itu pun tak berusik lagi, ada lagi. So dalam 300,000 tak lagi. Aku tak payah paning-paning kepala, boleh relax. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Macam mana tu kekabah itu tak payah fikir lah. Tak cukup pupu tak cukup. Kau pahala kau kata tu cukup belum? Tak cukup bang, macam-macam nak kena bayar kan. Duit itu habis, anak nikah semua nak kena bayar. Saya pesan dia kepada keketangan kerajaan penyawat awam, berpada-pada menolong anak. Sampai masuk pencen, dia nak menikah pelan tak. Kalau kau nak nikah, kau carilah duit kau sendiri. Duit tak ada apa, tak payah nikah, kau tak mampu. Kadang duit tu lah nak pergi Makkah kau, pergi bercuti kau sakit poning, sakit belakang kau nak pergi hospital, tu lah duit Yang anak ni pun daripada kecil menyusah orang. Dah tua tak nak mampu. Tak apa tanya cik nak mau terawak ke dunia sekurang tentu lebih kurang. Saya tak pandai nak cakap jauh tapi macam tu lah bunyi. Cakap cik tak nak mampu dah wasa nyusahkan orang. Betul. Tapi nak beritahu Nabi sebut kan, bagi 2 lembah emas, apa yang tak banyak. Tu sebab kita tengok ada orang kaya dalam bank dah ada 500 juta. Tapi dia masih lagi sibuk cari duit. Tak tahu apa kita nak cari. Yang apa masalah tu? Kan? Nampak tak? Cubalah kalau kita lah dalam 500 juta tu dibagi, bang, dia panggil seorang kat tiang, bang, sekejap bang, abang ambil 10 juta ni bang, abang simpan lah. Pandai-pandai abang nak ambil apa. Rasa-rasa apa jadi? Berhenti. Tak nak dia sekarang dah. Cukup lah tu, setakat tu lah aku kerja dah lah. Betul tak? Pada kita, sebab kita tak biasa pegang duit banyak, tapi dah pegang duit belum tahu lagi. Nampak? Ni ayat cakap sebelum dapat. Aku dapat bini besok, aku nak bawa dia pergi surau. Sudah-sudah dua-dua tak pergi surau. Kan? Nak cakap apa? Tu ujian dia. Tetapi Nabi ajar kita nak menjawab tentang 2 lembah emas tak cukup ni. Nabi ajar apa? Nabi bagi penyelesaian. Nabi kata apa? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Settle. Yalah. Kita penyawat awam gaji tak adalah besar mana pun. Kan? Tapi alhamdulillah. Yang pegawai itu tinggilah sikit. Alhamdulillah. Macam tu ya. Duit tak berapa banyak, boleh duduk surau, okey lah tu. Kan, kau jangan ikan pergi makan. Bang nak tom yum, ayalah kau jap pergi balik. Duit tak ada pula, pergi cucuk jap. Boleh tom yum. Cucuk duit pun tak ada banyak, nak 50. Kan? Orang lain nak cucuk duit, kiri kanan pandang. Takut, yang cucuk 50, tak ada risau dah. Kan?
Cuma yang kita risau, cucuk-cucuk budak pegang tabung tu pun beri depan tu. Tadi tak ada. Masa bila budak ni sampai? Itu ujian tu sebenarnya, ujian kan. Jadi kita tengok, aku sibuk wahai Muhammad, dan jika bapa-bapa dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan, kata Nabi, yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu sukai dan kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab sesaannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang derhaka. Leko kita dengan harta benda tu jangan risau, Allah akan bagi bala. Kadang-kadang tu dah lah kaya, terlepas cakap pula, aku kaya sebab aku rajin. Kau malih, kau tahu apa? Mak dia tak. Kau tak ada duit, kau miskin, kau kena beli, kau bukan level aku lah. Kau bukan level aku. Mak ayat. Besok sama lah level dia dengan kita. Ada masalah, kau nak tipu kat orang. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Maka penghalang ini dalam ayat ni pun Allah menyatakan bahawa penghalang kita itu utamanya datang daripada kaum keluarga dan harta benda kita. Itu sebenarnya. Kadang-kadang tak payah duit banyak, kita baru dapat duit tiba-tiba lah, ada cek baru clear 2,000, tiba-tiba jadi kerakut. Selama ni duit gaji kita yang 1,000 lebih ke 2,000 lebih tu cukup, kita siap bagi sedekah RM1 pun bagilah RM1. Tapi tiba-tiba dapat cek 2,000. Bang, boleh lah bang, daripada 2,000 tu kita bagi dalam 200 bagi dekat surau Ar-Ridwan. Oh, tak dapat dah. Tak dapat dah. Oh, kau jangan, ini 2,000 kan senang nak dapat ni. Tiba-tiba lah dia dapat lah duit apa, entah macam mana, entah duit apa, nugerah apa-apa. Kau tak kisahlah apa-apa kan. Jadi kau takut tiba-tiba baru 2,000, belum 200,000 kan. Tu cerita tu kan. Tapi kalau itu cerita bab nak buat baik. Tapi cuba kalau nak buat maksiat, jangan risau. Nak buat maksiat cukup senang, semua terbentang depan mata. Tiba-tiba lah hari ni kita baru tekan internet dah keluar iklan. Kita tak tekan apa-apa, iklan tu keluar kan. Siap tekannya perempuan mana kau nak, semua tu. Wah, apa hal ni? Kita pun pandang tengok bini kita nampak tak? Tak nampak. Tengoklah lain clear ke tak clear. Nampak tak? Tiba-tiba pula judi pun keluar, semua keluar. Punya senang. Ya? Bila buat maksiat tak ada siapa nak bising. Tak ada pula halangan-halangan datang, tak ada. Malahan siap ada member nak tolong. Siap ada member nak tolong. Weh, aku ingat nombor ni kono lah. Kau nak aku beli, aku pergi beli. Ada tak seorang tolong beli pula. Ya, ada orang kalau gila nombor ni, dahsyat. Benda ni berlaku ke semua tempat kecuali perumahan Pangsapuri ATM. Dekat sini tak berlaku. Ni tempat lain. Ya. Dia berbual tu menjadi tu. Kau anak kau orang 3 orang, kau empek kau belum ada rezeki lagi, kau 2, 3 empek 02. Jadi tu. Tanya nama anak, tanya anak berapa orang, boleh. Kan? Siap diberikan layanan istimewa, diberikan sokongan dan bantuan pula. Jom pergi karaoke, jom deh. Pergi karaoke, kau nak tak? Aku kawan-kawan aku semua ni, amai-amai ni semua kawan aku. Kau nak tak? Bersusun datang. Bersusun. Siap hidang air lagi. Punya layanan istimewa nak cerita tu tadi. Nampak tak? Datang surau tak ada lah macam tu dah. Kan? Itu yang payah nak datang tu. Kan? Kena bawa sejadah sendiri pula. Lagilah malih. Kan? Kapet dah nipi kan? Bila sujud tu melantun kepala kan? Ada tu semua lah, payahlah. Baik dia sembahyang kat rumah, dia fikir rumah. Tak, mana sama kan? Tak sama. Jadi makna kata, mari kita lihat kepada 2 penghalang utama yang sebenar-benarnya. Tadi kita cerita kategori benda yang menghalang, tapi sebenarnya apa yang menghalang kita sebenarnya? Yang menghalang kita sebenarnya ada 2. Yang pertamanya adalah hawa nafsu. Yang keduanya adalah ragu-ragu. Bila sebut hawa nafsu ini dirakamkan dalam surah Al-Fatihah sebagai golongan yang dimurkai. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi,
orang Islam yang bermentaliti Yahudi, dan begitu juga orang ini dia tahu akan kebenaran, tahu akan tuntutan agama, bahkan mereka ada juga yang alim tapi malangnya tidak mampu beramal. Kenapa? Kerana mereka memilih untuk tidak melihatnya, malahan mengikut hawa dan nafsunya. Itu yang ceramah tu. Nak penceramah, ada penceramah ada. Kita boleh bayar 800, memang dia tak datang kan? Saya ni bukan apa, 3,000 paling kurang, dia kata macam tu. 3,000 tak boleh kurang. Tak siap ayat tak boleh kurang tu kan, menego ke apa kan? Agak ada ceramah tu keluar kitab lah mulut dia tu kan, adakah macam tu? Tak, jangan berniaga dengan ceramah kan. Lagi satu lagi, ada pula setengah penceramah tu cakap pula tu, alah penyanyi boleh bayar mahal, takkan penceramah tak boleh bayar banyak tu. Nampak ayat dia. Jangan lupa penyanyi tu siapa bayar, penaja dia siapa. Pernah dengar tak Samsul dapat ceramah dekat surau Maybelline bayar? Pernah? Maybelline ke kan, produk-produk kecantikan bayar? Mana ada, tak ada. Semua korek duit surau. Itu pun dengan harapan ramai datang, bolehlah sumbek balik dalam poti bosi tu, banyak sikit. Mudah-mudahan balik modal nak panggil penceramah lain pula. Jangan. Walhal dia baca kitab hadis 40 tu, walhal dia baca macam mana dalam satu hadis disebutkan 4 golongan orang yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Pertama, menuntut ilmu supaya dia dapat berlawan sesama dengan orang yang pandai. Tengok siapa lagi pandai. Orang ni dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Dia nak orang hormat dia. Ketiga, dia menuntut ilmu supaya dia mendapat kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Itu nombor 3 tu lah yang saya tekankan tadi. Dan yang keempat, menuntut ilmu supaya dapat berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu dengan orang bangang nak dilawan ni. Dengan grup WhatsApp tu, jika jajak dia share hadis ni yang aku belajar dululah, wahal baru ambil kat Google kan. Lepas tu nak tunjuk konon ni dia pandai lah kan. Jadi tu masalah. Tak payahlah kan. Rezeki ni Allah bagi. Ya Allah bagi kan. Kalau nak kaya dengan ceramah tak payah ambil binego. Tentu kau menego kan. Kesian saya ceramah kat Sarawak. Ustaz, kita boleh bayar surau ni. Dia beritahu lah masa sampai dia bagi taklimat sikit, Ustaz, nanti potang nanti surau ni bayar 700, surau ni bayar 500, masjid ni bayar 800, masjid ni bayar 1000, yang ni lah bayar 300. Ustaz okey ke? Okey tu, alhamdulillah. Lepas tu Ustaz, hotel kita bagi hotel Dormani kat Kuching tu, satu hotel Dormani, hotel bajet lah tapi selesa, hotel orang Islam. Okey lah tu. Kenapa pula? Tapi tak ada swimming pool hotel tu, Ustaz. Masa bila dia nak mandi kosong dia ceramah? Daripada pagi sampai ke malam ceramah, masa bila nak mandi kolam tu, Ustaz? Balik dah ponek pula. Apa masalah kau ni? Rupa-rupanya ada penceramah yang datang ke Kuching, minta satu ceramah 7,000. Hotel minta hotel Pullman. Nak hotel macam ni, nak hotel macam ni. Oh gila betul tu. Ayahlah, tidur sekejap rugi je. Kan lama mana tidur, pagi esok dah kuliah subuh kan, dah tak payah. Saya kata jangan poning-poning kepala. Tapi ada tak orang macam tu? Ada, memang ada. Jadi itulah, mudah-mudahan tuan-tuan doakanlah doakanlah saya supaya saya taklah jadi macam tu. Mudah-mudahan tu yang datang naik kereta Azia, orang pun tu penyat ke depan tu tadi, Ustaz lah okey ya, janji sampai okey ya kan. Yang naik kereta besar dah tak boleh lah parking depan tu kan. Tu contoh lah kan. Saya tak percaya tak, saya hari Jumaat begitu, hari Ahad baru ni ceramah kat Batu Cave ni Aziar tu. Daripada Batu Cave pergi Kuala Terengganu. Elok sampai sana, tak peranyat yang Aziar tu bisik dia pun masalah. Apalah jadi halangan pula tu kan, tak ada.
Okey, cakap apa? Parking senang, apa senang. Lepas tu bila tengok pula kes tu dah semacam ni kan, ada kes dah ada dekat kampung-kampung tertentu tu dah ada, saya sendiri batalkan. Tak apalah, nanti kan kesian orang datang ramai, takut tiba-tiba ada kluster debat pula. Tak pasal lah sekarang. Jadi saya pun tak apa, kita batalkan dulu. Lepas tu saya terus pergi ke Ipoh. Daripada kata Terengganu ikut pula lah, macam Kenyir, Cameron Highland, nama Ipoh Azia sampai tak ada masalah kan. Lepas tu daripada sana pula terilah pergi ke Kuala Selangor, pergi Kuala Selangor sampai balik Saman, elok, tak ada masalah. Jadi makna kata jangan jadikan penghalang. Kadang-kadang ada isteri cakap dengan suami, abang bila nak beli kereta kita nasyid naik motor je, malu lah bang. Malu apa? Hujan kuyup, malu lah hujan basah, air bukannya api. Mak ayah kita dulu jalan kaki cari rezeki, tak ada masalah. Jalan kaki dari sana kemari, naik basikal buruk tu tak ada masalah. Apa hal pula kita hari ni naik motor kita malu? Tudung kedut, bawa 5 tudung. Yang kedut ni tudung untuk pakai helmet sampai kat dalam tu kan, gosok tudung lain, standby, bawa iron, letak kat pejabat. Bukan masalah besar kan yang kita nak jadi hal-hal tu kan. Yang penting kita syukur dengan apa yang kita ada, sudah kan. Lagi satu, jahat tuan-tuan, kadang kalau naik kereta besar ni, kadang-kadang kita beli kereta baru lah, tengok sampai ke dalam kereta rasa apa. Tak ada siapa yang seronok dalam kereta seseorang tu, dia mesti nak tunjuk dengan kawan dia. Tu penyakit tu. Ni ada lalu parking kat sini cukup lah. Dia parking zap, dia tunggu ada orang turun. Baru dia turun, pincet bunyi alam. Hui, kereta baru ke? Tak ada lah, ni nyampah tengok kan. Itu dia. Itulah dia yang mana mengacau. Tu kadang-kadang naiklah kereta, baru kereta itu baru naik Persona baru, belum naik Alphard ke Camry ke Mercedes Benz. Naik Merc turun tu kadang-kadang belum ada orang lagi, dia nampak orang daripada jauh, orang tak tahu pun, dia dalam hati sendiri cakap, setan bisik dia, kau ada, macam tu lah. Mak jahat tau, jangan main-main. Tu sebab kalau hati kita tak kuat, biarlah kita pakai yang biasa-biasa, jadilah kan. Saya ingat saya camah dekat Kem Mentakap, Ustaz, sempena ulang tahun ATM yang keberapa tak masa tu. Ustaz, tak apa Ustaz tinggal kereta. Azia tinggal, dan naik kereta lagi besar lagi, kereta kabal, sampai kat Padang Camah, mampu ni nak panik. La ilaha illallah. Tapi berasuh lah. Saya alhamdulillah lah, rezeki Camah ni kan, mana kenderaan askar saya tak dapat naik. Dekat TDM Lumut tu semua kedi-kedi tu, kapal-kapal apa, kapal selam tu pun saya dapat masuk. Alhamdulillah lah, best lah. Dekat Sepanggar pun dapat, alhamdulillah. Tapi steady lah askar betul. Nampak helikopter tak sesuai kat saya tu, sampit. Ni ada besar kan, tinggi, mak tak sesuai dan bawa helikopter ni. Yang mana gayat. Naik kuda, naik apa, kuda yang unit berkuda di BKL tu pun saya dah gayat naik kuda, mak tinggi, rasa wah belum tinggi lagi tu kan. Tu respect lah orang yang masuk yang apa, payung terjun tu kan, steady lah, steady kan. Nah jadi makna kata kan, macam contoh solat berjemaah, tengok. Bukan kita tak tahu, semua penceramah cakap. Okay, saya tanya sekarang, sembahyang berjemaah berapa kali ganda pahala dia daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Semua tahu. Tak ada siapa pun jap berapa? Dalam 20 lebih lah. Tak ada macam tu. Semua 27, semua dah tahu jawapan. Tapi kenapa tak ramai? Sebab apa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Tapi saya tak cakap sini lah. Sini memang tu sebab saya tak boleh tolak undangan ceramah kat sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni ramai jadi saya janganlah galak nampak benar tidak kan. Jadi makna kata kenapa orang tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Cuba kalau pahala nampak, macam duit kan, contohlah kan, sembahyang jemaah dapat RM27, contoh Allah Ta'ala bagi macam tu lah,
RM27 satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor kad RM27. Yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada pula. Zam sistem lambat sikit. Zam ada. Masa tu orang perempuan dekat balik tabir tu tahu tak apa dia cakap? Kau dah berapa lama dah semayang sini? Senah. Baru 2 minggu. Banyak duit kau. 2 minggu. Bayanglah 5 kali 14. La ilaha illallah. Kali lah 27. Banyak duit kau. Aku baru tahu. Jiran aku tak ada cakap. 27 kali ganda tu, RM27 tu dia tak cakap. Makan seorang. Geram aku dia tu. Berbuih mulut penceramah khabar 27 kali ganda pahala. Tak ada tahu. Itu kalau perempuan. Lelaki, dia takkan bincang soal-soal yang remeh-temeh macam tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat RM27, imam dapat berapa? Tu dah tahu. Dia tanya imam dapat berapa. Dia tahan imam depan pintu tu. Imam cakap, imam dapat berapa? Cakap, mam. Alhamdulillah. Imam ni pula berzuhud, dia tak nak cerita. Alhamdulillah. Gitu kan? Imam cakap, mam. Imam kena telus. Biar kita semua tahu. Declare, mam. Yalah, tengoklah kadang-kadang. Ni contoh tau. Tak betul, tak ada dalam hadis ni. Ni contoh. Dia tengoklah, kalau aku lupa-lupa tu kurang lah. Kalau aku khusyuk lebih sikit, busuk-busuk pun RM40 tak lagi lah. Contoh lah dekat tu. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Asyik kau jadi imam, bagi aku nak jadi imam. Nampak? RM40 punya hal. Nampak tak? Sedangkan apa yang Allah bagi ni, pahala lagi besar daripada nilai duit tu. Nampak tak? Jadi apa yang menghalang kita? Sebab kita memilih untuk tidak melihat daripada sudut pandang itu. Kita tak nak pandang dari sudut akhirat. Kita pandang apa yang ada ke keliling kita. Memang susah, memang susah, tapi itulah hakikatnya. Kan? Bukan kerana kita jahil, tetapi kita memiliki nafsu yang sangat besar, sehingga kan benda-benda lain mengatasi kebaikan yang kita nak buat. Tak mahu beramal, tidak mahu memiliki akhlak yang baik, tetapi kita mahukan dunia, kita sukakan dunia. Dan ini berpunca daripada kesombongan, kezaliman, dan banyaknya melakukan maksiat, menyebabkan kita susah nak buat kebaikan. Kita ambil contoh semayang. Kenapa tak khusyuk? Tadi saya tengok dekat skrin tadi ada tulis 5 tips untuk khusyuk salat. Antaranya rasa haibah, meletakkan hebat pada Allah Ta'ala, kemudian faham, kan? Dalam tu ada tu sebab dekat tu ada sebab dia keluarkan kat TV tu, suruh tengok, suruh ingat, ambil point, kan? Khusyuk ni bukan tak sadar diri tu. Khusyuk tu sampai tak sadarlah apa yang berlaku kat keliling, tak. Tapi fokus dia pada tu. Contohlah macam orang perempuan tengok drama lah. Dia tengok drama, anak lalu depan. Kita tengok ni, topilah, mata dia tatap TV. Topilah. Cuba tengok cerita apa, 7 hari mencintai ku 2. Macam tu lah. Saya tak tengok cerita tu, tapi saya tahulah tajuk Tapi asah jahat ya mak tu kan. Mak ni jahat betul. Saya dengar macam tu lah. Ya tidak, tak tahulah, saya dengar macam tu. Tapi cerita tu dah habis, diganti dengan pengantin satu malam Saya dengar macam tu lah. Ya tidak, tak. Tapi boleh percaya kan mak tu, la ilaha illallah sah betul kan. Macam tu lah. Tu pun dah habis kan cerita tu kan. Dah habis kan. Dah habis lah. Pak pun nak tengok pak saja tengok tu. Tapi bila dia khusyuk tengok, itu anak tu macam tu. Jadi apa halangan dia? Halangan nak khusyuk simple dia. Kita tengok kenapa orang boleh khusyuk main golf? Saya nak dipeteng lah, nak pukul tu, tarik tak jadi. Tarik tak jadi. Yang awak tengok geram copek dah kebaik benda tu lah kan. Tapi dia sama tu. Siap macam ni tengok tak apa dikira kelajuan angin pun tahu dah.
Lepas tu zap dia pukul. Pak, lapang boleh lubang. Lapang boleh lubang main kan, contoh kan. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia boleh fokus sepanjang tu. Sebab minat dia dan hati tak fikir benda lain. Macam main bowling. Sekarang ni dia rajin main bowling. Saya tahu. So ni lah rumah tu zap lane orang lain pun ya. Tapi dia punya hujur tu contoh kan. Tapi betul. Dia tak boleh. Kalau orang yang bermain bowling dia tak boleh. Orang kiri kanan bergerak pun tak boleh. Kadang-kadang dia nak baling, orang tu nak baling. Baling lalu. Tak boleh. Kalau boleh, dia nak semua orang keluar kosong dengan tempat tu, dia seorang yang baling, boleh. Punyalah nak fokus, nampak tak? Semayang tak macam tu. Sebab pertama, kita ambil subuh. Berapa lama semayang subuh? Kita ambil lah 5 minit. Zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit. Kita ambil isyak pun kita pukul sama 5 minit. Kemudian kita ambil lah wirid ke apa semua, kita ambil doa sekali. Kita ambil lah tambah lagi 5 minit. 10 minit satu solat. Contoh 10 kali 5 baru 50. Okay lah, kita bagilah, kita tambah, ganapkan sejam lah. Sejam semayang. Bayangkan dalam 24 jam urusan hidup kita, 1 jam yang kita solat. Macam manalah benda-benda dunia ni tak kacau itu. Allahu Akbar. Lah kat situ pun baru dia teringat kunci dia tadi dia letak mana. Masa semayang, Allahu Akbar, rasut kain tu belum jahit topi lagi tadi tu. Allahu Akbar, jadi tak Samsul Debat datang malam ni. Dia dah terfikir tu. Nampak tak? Halangan, nampak? Tu sebabnya cara nak mengatasi masalah ini adalah mengibadahkan keseluruhan kehidupan kita. Baru selesai. Semua benda niatkan Allah. Sebab ibadah umum, ibadah khusus kita tahu, solat, puasa, mengaji semua, umrah, haji kita tahu. Itu ibadah khusus. Ibadah umum adalah apa-apa, dengar ya. Ibadah umum, apa-apa juga benda baik, satu, diizinkan oleh Allah, buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Apa-apa benda yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tengok Robin Hood. Benda-benda tu tak baik sebab dia mencuri, diizinkan oleh Allah tak? Tak izin. Niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah, dosa lagi dapat. Tolong ibu tunggal, diizinkan oleh Allah tak? Izin. Kan? Buat ni nak tolong ni, benda diizinkan. Benda-benda baik tak tolong ibu tunggal? Diizinkan oleh Allah tak? Izin oleh Allah. Niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau tolong ibu tunggal, poi sorang-sorang. Kan? Dengan AJK surau tak apa. AJK surau yang lain tak payah ikut, yang ni aku cover. Bahaya. Cara tak kena diizin oleh Allah lah, tak izin oleh Allah, walaupun niatkan Allah tak dapat pahala ibadah. Tapi fitnah lagi dosa, jangan. Jadi mana kata niatkan Allah. Jadi mana lepas ni buatkan Allah. Pakai baju, pakai baju kenapa ni? Ni nak pergi kerja ni, niat lillahi ta'ala, pergi kerja kerana Allah, sudah cari rezeki yang halal. Nak kuruskan badan, kenapa? Nak ringankan badan ni. Ni tak, kenapa nak kuruskan badan? Biar muka aku nampak lawa. Kau muka kau dah takat tu, tak boleh belah dah takat tu. Tak payahlah nak lawa-lawa mana dah. Tapi kenapa nak ringankan badan? Nak ringankan badan, mudah-mudahan ringan badan aku nak beribadah kepada Allah. Jangan. Tengok BBNU yang nikah tu, BBNU, budak baru nak up. Bila nak nikah, imam tanya, kenapa kau nak nikah ni baik? Imam kat Somban tu, dia tanya, baik, kau cakap baik, kenapa kau nak nikah? Tu. Omak bising dia. Omak bising. Masa bila omak kau tak bising ni kau? Omak bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Dapat anak lelaki anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dah dapat anak perempuan, beranak kau kau. Dah marah pula beranak. Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin dah. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak. Kenapa kau nak kahwin? Kau orang tengok budak perempuan. Parah tu.
susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin ni? Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin. Tu kena faham betul-betul maksud saya. Oh mak bosan lah tu, faham ya? Faham. Tapi belum tentu boleh buat. Kita bukan takut bini. Walaupun kita pangkat tinggi dalam askar, kita bukan takut bini. Ingat tak? Bini menakutkan. Tu dia. Tapi itu dia. Jadi mana kata? Lillahi ta'ala. Buat apa? Kerana Allah. Ambil cawan. Ni aku nak minum kerana Allah. Mudah-mudahan ada tenaga. Boleh aku buat pahala banyak-banyak. Niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Aku minum ni. Ni sunnah Nabi. Nabi Muhammad minum air masak. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ikut pula sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi faham. Lillahi ta'ala. Tak, sayang tau. Sayang sebab banyak sangat benda baik kita buat, tapi kita lupa niatkan Allah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, sikat rambut. Kadang-kadang ambil sekali Bismillah, kita sebut. Tapi sejauh mana dalam hati sampai dengan nama Allah? Apa ramai? Tak ada kan? Rugi. Macam orang perempuan lah, sayang tak? Ya sayang. Prosedur. Abang sayang tak? Sayang. Kan lain tu. Kan? Tu jadi rumah tangga tu dia jadi tak kick tu. Sayang abang tak? Abang. Semua yang saya buat ni semua sebab saya sayangkan abang. Oh, kan lain. Sayang tak? Sayang lah. Nampak prosedur. Orang perempuan ingat, don't take things for granted, you know. Walaupun kita nampak suami kita ni nampak macam buat ya kan, jangan. Layanlah dengan sebaik mungkin. Faham? Suami balik ya, abang dah balik, alhamdulillah. Abang nak kopi, tea, or mi? Macam tu kan. Ini tak ada kan. Nak azan dulu kau tak? Kau jalan ya? Terus je. Saya tanyalah. Bila orang perempuan ambil gengan tentang layanan daripada suami itu, yang suami Gama balik daripada surau, balik pada masjid, dia singgah kedai tom yum. Anak dara kedai tom yum tu ambil order bukannya kasar, lembut. Nak makan gapo be? Jangan main-main. Jadi suami ni dengan kopiah ni terangkit kopiah. Nasi goreng se lagi be, telur dadah se lagi be, tom yum sotong so lagi be, mu so be. Alamak, penyakit. Jangan benarkan itu berlaku, faham? Okey. Jadi mana kata sebab isteri melayan suami niat kerana Allah, pahala. Jangan cakap besar pahala. Ni suami masuk dalam bilik, jangan buat kerja lain, berlari. Abang ada apa-apa yang boleh saya bantu, macam tu. First class service, tahu. Tapi janganlah suami pula bagi signal direct mana. Yang masuk dalam bilik, jom kita tut. Jangan. Kita pakai kod MOS. Kan sekarang ada kod MOS kan, pakai kod semua. Yang pada turut. Bini pun jawab turut. Okey, kita okey lah tu kan. Contohlah kan. Maknanya layan dengan terbaik, niat kepada Allah, dapat pahala ibadah. Okey, sambung. Jadi makna kata kita tinggalkan maksiat, hati kita tidak akan mati. Sebab apa? Kalau hati kita sudah mati, pasti dia akan membusuk, bernanah dan berulat, lalu menimbulkan kesan yang buruk kepada keliling kita. Anak kita pun tak suka dengan kita. Kita asyik nak marah. Hanya tengok musim PKP itu, berapa ramai kes banyak kes penderaan. Anak-anak dipukul, isteri dipukul, isteri fed up, isteri jadi give up. Banyak sangat kes keganasan rumah tangga, konflik rumah tangga berterusan, kan? Jadi itu kita nak elakkan. Begitu juga yang keduanya adalah keraguan. Keraguan.
Tapi yang bab tadi, yang hawa nafsu, macam mana nak atasinya? Bermujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah itu. Letakkan dalam kepala kita, sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Kalaupun kita tak nampak Allah, Allah melihat kita. Ingat kan? Dan kalau kita tengok di dalam ayat 69 surah Al-Ankabut, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Perjuangan yang jihad yang disebut dalam Quran ini, dalam ayat ini, bukanlah bermakna perang, tetapi jihad dimaksudkan adalah bersungguh-sungguh untuk mengatasi hawa nafsu kita. Dan kita lihat bagaimana pula dari segi yang keduanya, mendekati makruf, benda-benda baik, tetapi kita ragu-ragu. Macam mana? Kita bukan tak nak semayang, tapi kadang kita rasa Allah terima tak salat aku. Kena fikir tu, aku ni semayang betul ke tidak? Tengok orang tu bila angkat tahiyat, aku angkat tahiyat dah, dia berpusing-pusing pula tahiyat, apa pasal? Macam mana? Aku ni mengaji, tapi aku mengaji seseorang, tak berani mengaji dengan orang. Takutkan orang cakap aku baca tak betul. Tapi dalam bahasa kita takut orang tegur bacaan kita tak betul, kita pula tak yakin kita baca betul. Jadi apa kerja tu? Jadi akhirnya, untuk mengatasi keraguan ini, ada satu jawapan yang paling baik adalah dengan ilmu. Jadi malam ni salah satunya, kita mencari ilmu. Carilah guru. Cari guru untuk, sebab apa? Dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara yang kena ada. Nak capai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut. Kalau ikut-ikut tu burung kakak tua punya kerja. Burung kakak tua kita ajar dia mengaji, dia boleh mengaji. Faham ke tidak? Tajwid tak ada dah, balasah ya. Janji dia bunyi. Tapi kalau burung kakak tua tu faham ayat yang dibaca, maka kita lagi teruk pada burung kakak tua. Mesti dengan ilmu. Nak semayang macam mana? Angkat takbir macam mana? Belajar. Mesti macam ni, buka ke depan gitu kan. Ada lah yang cakap, aku belajar dulu, ibu jari kono ke cuping telinga baru dia jadi. Kawan tu mangsa porang, cuping dah tak ada. Macam mana? Kan? Jangan mana-mana ya, kan? Tu yang kita tengok, ada orang ke takbir yang ke belakang dulu sampai ke depan baru sampai. Mak parah betul. Ada Allah macam ni bersilang dah macam Ultraman lah, apa pasal? Kan? Ada orang tu pula, kau angkat takbir tu dalam hati, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam punya Allah. Tak jadi dia. Allah. Orang sebelah pun tak dapat nak semayang. Parah betul sekor ni tu kan. Nampak tak? Iya, macam-macam kan. Ilmu, kena ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, baru boleh duduk belakang imam. Tak ada ilmu, jangan pandai-pandai duduk belakang imam. Buat imam terlupa, kena tolong. Allazina amanu. Imam dah terlupa. Imam tak main dah, nak atau nak dah. Surah ambil yang belakang tu macam ni. Dah mula dia dah lupa dia. Sampai suruh baca apa panjang, dan dia pula marah. Kau duduk belakang ni, imam apa pasal? Kau kena tolong imam tu. Malah. Iya. Yang tak kisah yang ada seorang mu'alaf dia negorkan pisang. Dia negorkan pisang. Dia timing dia, lepas asar, dia akan colok pisang tu dalam topung tu. Sebanyak-banyak colok dalam topung tu. Sedang elok azan maghrib ya. Allahu Akbar, dia menekor semai malam. Bila azan dia lapeh pisang tu dalam kuali tu. Dia nyala api tu, timing memang cantik. Dah lepas dia pun masuk semai maghrib. Sedang elok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun, tinggal nak angkat dengan pisang tu. Cantik elok timing dia goreng. Apa malam tu imam tu ke ayat, berubahlah ayat malam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Yang dia pula imam pun nak kat situ, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Imam pun tak jumpa jalan keluar ni. Yang mu'alaf ni kat belakang ni, hanguihlah ni, hanguihlah kau pisang dah ni, hanguihlah. Dia tak geram, dia ilmu tak ada, tapi dia tahu ayat lepas tu. Dia macam ingat-ingat ayat ujung tu. Dia tak, ilmu tak ada. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia pun tahu. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Batal semayangnya berbunga. Kalau orang tu ada ilmu, dia akan sebut subhanallah, lakum dinukum. Tahulah imam tu nak ambil. Ya tu ayat dia, kan? Tu dia, kena ada ilmu. Nombor satu. Yang kedua, mesti ikhlas. Semayang ikhlas, kan? Tak ada semayang, saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Tak ada lah tu dah. Mak mentua ada, rajin dia semayang, kan? Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Nampak? Ini semayang nombor ekor laju, yang semayang mengumpet pun laju. Segala manusia dikutuk kan? Dan begitu juga yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Saya tak sampai nak cerita panjang. Yang itu kena sesi lain. Maknanya memang kena panggil lagi. Macam tu. Tu kena detail tu, kan? Lain. Bab niat dia panjang cerita. Okey. Jadi makna kata dalam hal itu kita mencapai kesempurnaan ibadah. Makna dengan tu kena ada ilmu. Nak buang keraguan-keraguan kita. Oh, semayang macam ni, boleh yakin kita semayang. Kita belajar dengan guru yang hebat, guru yang memang pandai, guru yang bagus taranum. Johan Qari kebangsaan tahun 1990. Dia ajar kita mengaji. Allazina amanu. Baca balik. Allazina amanu. La ilaha illallah. Kak, tengok saya kak. Allazina amanu. Baca balik. Allazina amanu. La ilaha illallah. Kak, ikut saya. Allazina amanu. Amanu. Macam tu. Baca balik. Allazina amanu. Kak, pandang sini. Dia dah marah. Hilang sabar ustazah tu. Kan? Maknanya kena belajar juga macam mana. Jadi bila kita dah belajar, kita baca pun yakin. Nampak tak? Jadi insya-Allah ragu-ragu, maka selesailah masalah pertama hawa nafsu, dan kedua hilang ragu-ragu. Mudah-mudahan tidak lagi menghalang kita untuk berbuat baik. Aku ingat aku nak sedekah lah, diterima tak oleh Allah? Terima, buat. Aku rasa aku nak ni lah, macam mana cara aku nak murah rezeki ni? Sedekah. Nak tengok hidup kita berubah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datang waktu sebelum subuh, bawa duit RM1, RM2, RM10, masuk dalam tabung tu kontribusi tu. Sebab masuk aja dalam tabung, malaikat kata apa? Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah, maka kau perluaskanlah seluas-luasnya rezeki untuk dia hari ini ya Allah. Itu baru cerita RM1 tu, kan? Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Itu ikhlas. Dan juga Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau subuh gajah tak rampek tu. Bukan subuh gajah lagi dah tuan, subuh dinosaur tu. 5 minit sebelum zuhur dia subuh. Takajud imam tu, siapa pula yang kunut tengah hari ni? Gila tu. Jadi
Jadi kita ubahlah ya. Jadi rasa cukup cakap tu tuan-tuan Muslim. Semua nak isyak kan. Jadi insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Syukur saya datang sini sebab saya tak pernah datang. Saya ni first. Kan? First saya datang sini kan Suara Ridwan. Jadi teruskanlah. Saya bagi tahu apa? Saya cakap pada orang yang tak pergi surau, jangan pandang sinis pada orang yang ke surau. Sebab apa? Salah satu tanda berkat tompek itu ada rumah Allah kat situ. Itu sebab Nabi sampai kat satu tompek, Nabi sampai kat Kuba, benda pertama Nabi buat, Nabi bina rumah Allah, iaitu Masjid Kuba. Jadi orang kat dalam surau ni, walaupun tak ramai, dia mendoakan semua yang kat luar yang tak datang surau tu. Belum pernah lagi kita dengar imam doakan untuk dia. Imam doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Kan? Mana pernah imam, ya Allah kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja ya Allah, yang lain tu pergi mampuilah. Mana ada? Tak ada kan? Jadi orang yang tak datang jangan sombong. Itu sebab bersyukurlah ada surau, ada orang datang, ada orang nak ibadah, ada orang nak doakan untuk semua orang. Jadi itu dia. Selagi mana ada tompek ni, pertahankanlah. Kan? Kalau dongar ya, kita ni nak cari dana ni, nak surau ni kita nak upgrade sikit. Doreh bagi duit. Macam tadi kan, karung tadi lalu. Mana ada karung tu? Dah sampai mana dah? Doreh berhenti. Jadi kita umumkan nombor akaun surau Al-Ridwan. Salin. Apa nombor? Ingat tak nombor akaun ni? Siapa ada nombor akaun surau? Ni saya nak umum ni live ni. Berapa nombor akaun ni? Benari, sebut sikit. Nombor akaun surau Al-Ridwan kepada semua follower-follower saya, kepada semua yang tengah menyaksikan secara live ni. Sumbangan pada surau Al-Ridwan paling kurang malam ni RM10 kena bagi. Paling kurang. Tahu? Bagi 100 elok warna. Bagi 1000 alhamdulillah. Bagi. Berapa nombor abang ni saya sebut. Nanti masuk bahagian komen tu. Nombor ni akaun bank mana ni? Maybank, Afin Bank. Akaun bank Afin Bank 1057 1000 3 kali 0 1566. Saya ulang balik, 1057 1000 1566. Jadi jangan fikir panjang. Sekarang sedekah, besoklah. Besok tak ada nyawa, tak tindak lagi. Baik bagi sekarang. Kan? Mudah-mudahan murah rezeki. Jadi rasa tu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Sebab makruh camah lelama kalau makanan dah siap. Makanan ada kan? Ada. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi sebelum tu nak maklum juga, kat luar tu ada sahabat-sahabat saya datang. Dia ikut saya ceramah. Ke mana-mana saya pergi tu ada dia. Yang seorang tu dia meniaga barangan sunnah, buat tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, minyak garam bukit, murah lah daripada harga ke luar. Minyak bidara tu colek belakang telinga, kau mengelupur tu ada tu ikut dia tu. Yang kedua, sahabat saya daripada Tampin, dia bawa madu hutan, madu tualang, madu kelulut. Jadi orang perempuan beli madu tu tunjuk kat suami, bang ini madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu biar dia faham. Satu lagi, tu produk tengah viral sekarang, rugi kalau siapa tak ambil, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr tu dekat kotak tu ada muka macam muka saya. Dekat susu kambing Al-Amr ni, yang pertama, susu kambing ni baik untuk gastrik. Dia tak ada bau sebab dia bukan kambing setiawangsa. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Siapa yang pregnant elok minum, sebab baby 98% kalau lahir kuning. Jadi minum awal, insya-Allah. Dia susu kambing campur kurma, campur madu, kombinasi 3 barangan sunnah. Ada apa ni, imam masjid Palung 12, Feldah Palung 12, 6 bulan tak boleh semayang, berdiri semayang kat kursi, urut macam-macam dah, hamilah dah boleh beri balik. Orang perempuan pijak tumit sakit, kemudian tangan kebas-kebas, insya-Allah elok. Kemudian siapa nak diet, tu pun elok. Sebab yang macam gastrik, dia minum dia akan rasa kenyang sampai petang. Tapi siapa nak diet pun boleh minum tu. Tapi kalau minum tu menterdarah, sama banyak tak dapat kurus dah.
Kemudian siapa sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, elok. Kemudian orang perempuan yang hormon dia mengayau untuk kejap awal, kejap lambik, kejap menopause, boleh minum tu. InsyaAllah okey. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik rezeki. Ya. Jadi ini bukan promote, lebih kurang. Kemudian ada satu sambal, dah tak banyak dah. Sambal tu biasa harga RM15, malam ni kita jual bagi habis RM10 yang kita jual. Sambal crispy Cik Ruby apesal namanya. Sebab selalu benar orang beli, dia tanya apesal sedap sangat. Apesal tak boleh berhenti ni. Apesal dah habis, dia tanya tu. Jadi tu boleh tengok nanti boleh rasa. Nanti ada tester tak? Ada tester rasa. Memang sedap, kan? Yang itu daripada Felda Bukit Damai, Lancang, Pahang. Memang sedap. Orang Singapura beli, dia ingat nak makan nasi tak sempat, dia gatah macam tu. Memang sedap, terbaik. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Kurang mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.